Hari ni kita nak live lagi tentang tajuk kenapa je boleh jadi pandai dengan mata. Satu hari saya dalam tahun 2010 saya pergi satu sekolah. Saya buat test. Okey, saya buat test sekolah demi sekolah. Saya pergi test lah, screening, nak tengok ada raba atau tak. Tetapi yang paling goal utama saya sebenarnya nak test budak pandai. So bila cikgu dekat sebelah, saya tanya, "Cikgu, mana murid yang dia pandai? Yang memang dia jenis scorer." Nah, saya just nak tahu untuk saya punya maklumat lah, untuk data saya, untuk saya supaya bila saya cerita dekat parent, saya ada experience saya sendiri. Ada 6 skill mata yang kita kena test betul-betul untuk tahu anak kita ni berpeluang untuk membaca lebih baik, untuk belajar lebih baik untuk lama-lama. So, tajuk kita hari ni, kenapa boleh jadi pandai dengan mata. VA chart ni selalunya kalau kita pergi test lah. VA chart hanya test apa? Snellen ni kita panggil Snellen eye chart ni. Snellen eye chart ni maksudnya dia hanya detect 20-30% je apa masalah dalam sistem mata. So kalau kita test orang tu, dia nampak kabur, okey dia nampak kabur, kita tahu dia ada masalah, dia ada kabur. Tetapi ingat, itu adalah 20-30%. Kenapa ada orang bila dia pakai cermin mata dia still rasa kabur juga pada masa tertentu. Dia dah pakai spek, dia dah nampak terang, tetapi dia kabur bila membaca lebih lama. VA chart tidak test skill mata lain yang penting untuk membaca. So dalam video ni dia tentang nak baca ni. Nak mata kita ni apa dia bagus, apa yang penting, apa yang perlu diperlukan skill, mekanisme dalam mata ni yang menyebabkan dia baca tu mudah. Anak kita ni mungkin salah satunya kurang ataupun kebanyakan atau semua, so dia akan jadi mencabar untuk dia jadi pelajar yang bagus dalam akademik. VA chart tidak test skill mata lain yang penting untuk membaca. Pelajar yang ada masalah membaca 80% mempunyai masalah sistem mata. Katalah dalam satu kelas tu, okay, ataupun dalam satu sekolah, nah, kita ambil orang yang ada masalah nak membaca ni. Nah, dia ada masalah baca. Semua ni kumpulkan dalam satu kelas, kan? Kumpul dalam satu kelas. Kalau kita test, nah, kita test matanya, bukan sekadar yang saya kata tadi VA chart saja tadi tu, kita test dia mempunyai masalah sistem mata. Maksudnya 80%. Kalau ada 10 orang yang kita kumpulkan ni memang problem baca ni, 8 orang dia ada masalah dengan sistem mata dia. Skill mata yang bermasalah beri kesan kepada belajar. Alright, so saya dapat kumpulkan secara ringkas 6 yang paling penting ni. Okay, so saya nak tunjukkan. Yang pertama, accommodation convergent reflex. Bila membaca, accommodation tu stands for autofocus mata. Macam kamera telefon kita tu. Bayang kita pegang, tiba-tiba kita nak tangkap gambar orang. Kita tak steady, relax dulu, bagi dia fokus. Mata pun lebih kurang sama macam tu. Tapi tak sama lah, sebab mata ni dia punya speed nak fokus tu lagi pantas. Nah, sebab tu kurang daripada 1 saat, dia dah fokus dah. Tapi ada orang, saya jumpa pelajar, kadang 12 saat. Bila dia dah buat kerja dekat, bila dia tengok jauh, dia ambil masa 12 saat nak bagi terang balik, nak bagi clear balik. Dia tarik, dia tengok dekat, dia membaca. Lepas tu pergerakan. Bila pergerakan, berapa lama dia boleh tahan dalam kedudukan macam ni. Kalau dia tak boleh lama, mula dia nak lari, boleh dia nak keluar. Ni masalah contoh macam convergent insufficiency. Dia tak cukup skill convergent ni. Kalau tak cukup ini, mulalah masalah-masalah lain yang datang. Itu yang bila dia baca buku tu, kadang-kadang dia rasa susah. Kata dia dah 1, dia masuk kelas dah 1, okey nak start baca, nak membaca, nak mengeja. Dia tiba-tiba bila dia tengok kawan-kawan dia semua okey lah, tengok huruf, tengok nombor, buat matematik, dia bila buat benda tu mula start nampak kabur. Apa saya nampak kabur? Kan? Lepas tu mula dia nampak macam double. Kalau nampak double yang saya cuba tunjuk kat sini, dia lebih faham macam ni. Kalau tengok yang belah kiri tu, orang yang biasa normal lah nampak. Nah, ini hanya adalah image simulasi saja. Nah, setiap orang berbeza nampak dia, tetapi dia lebih kurang lah panggil. Nah, lebih kurang. So dia nampak macam double. So dia rasa macam kenapa nampak double ni? Dan kalau bayang kalau budak darjah 1 ni tak boleh nak baca ni, dia baru nak start baca ni, dia tak tahu so apa masalah pada dia. Dia nak cakap ke orang pun dia tak tahu. Kita pergi kepada nombor 2. Directionality. Okey. Kalau anda tengok gambar sebelah tu, anda nampak gambar tu? Nah, anda nak tengok gambar ni, tengok gambar hijau tu. Rasa-rasa gambar apa?
Nah, okey, saya bagi besar sikit lah. Cuba kita tengok. Okey, kita tengok gambar apa. Kalau anda boleh fikirkan benda tu, kalau terbalikkan skrin, ianya adalah sebuah kerusi. Real life dia, itu adalah kursi. Pusing kot mana, atas bawah pun, dia tetap adalah kursi. Bila dia nampak P, dia salin B. Sebab dia rasa, oh ni cikgu salah tulis ni. Cikgu salah ni, terbalik ni. Dia buatlah B. Nah, so dia ingat, sebab konsep directionality ni dia lebih dalam lagi, tapi saya boleh bagi contoh macam tu lah. Yang ketiga, okay, form perception. Apa maksud form perception ni? Nah, form perception ni dia sangat penting untuk, terutama sekali lah untuk spelling dan matematik. Saya beri contoh matematik. Selalu ingat, orang ingat, okay, orang ingat matematik ni nombor je. Tak. Sebenarnya form perception ni kadang-kadang dia adalah daripada susunan nombor. Dia kena organize benda tu, susunan nombor tu, ni tolak ni berapa banyak jumlah, kan? Sebab tu kadang kita buat visual lah, guli berapa banyak, ni berapa banyak kalau kerja rumah, kan? Saya beri contoh lah. Contoh macam ni, kalau tengok ni salah satu chart, kalau tengok dekat atas tu, okay, kalau tengok kat atas tu, okay, cuba pilih mana satu yang sama. Kalau anak kita ni dia memiliki visual form perception yang tak berapa nak kuat, so dia mulalah, dia rasa nampak macam sama je semua. Seterusnya, nombor 4, span of recognition. Umpama membaca pakai straw. Nah, satu demi satu dia tak boleh. Kemahiran dia tu dia tak boleh nak achieve. So saya beri contoh. Contoh macam, kalau macam contoh macam ni pun kan, dia susah nak kaitkan. Kalau dia nak baca pun dia kata on, up, on. Nombor 5 ni visualization, spelling and math. Okay, visualization ni dia sangat penting bagi seseorang individu, okay, untuk dia spell satu benda tu dan membayang. Saya beri contoh itik. So bila itik ni ITIK, kemudian dia membayangkan itik. Dia bukan membayangkan tulisan tu ITIK tu, dia asyik nak bayangkan benda tu. Sepatutnya bila dalam proses membaca ni, kuatnya visualization dia tu sampai itik tu dia boleh bayangkan itik yang macam mana. Seekor itik hilang daripada 20 itik, so dia bayangkan ada 20 itik yang banyak, so dia membayangkan, dia membayangkan ada itik yang banyak. Lepas tu seekor hilang, mana pergi? Seekor ni dah pergi lari entah pergi mana masuk hutan, so tinggal berapa. So itu adalah matematik. So dia dapat kaitkan visualization. Visualization ni adalah benda yang dia dapat membayangkan daripada pengalaman dia sebelum ini. Nombor 6, eye tracking. Dia tengok satu benda, okay, dan dia lock dekat tempat benda tu, objek tu, dan dia kena ikut objek tu. So selalu test kita simple buat, kita just tengok adakah dia boleh ikut dua-dua mata tu dengan lancar, dengan bagus, dengan dia lock, dia tak ada sekat-sekat. So kita tak nak dalam keadaan macam ni. Sebenarnya kita melompat tengok perkataan demi perkataan. So bila kita lompat-lompat tu, sambil tu kita scan dia. So itu kita visual. Satu, tak ada nampak berbayang-bayang, tak ada nampak blur-blur, tak ada nampak double vision. Barulah membaca lebih pantas, senang nak faham, barulah jadi senang nak ingat. Dan bagaimana masalah sistem mata ni beri kesan besar dalam akademik. Akademik nombor 1. Okay, saya nak ceritakan tentang nombor 1. Bila baru nak belajar membaca, ada masalah sistem mata. Ni budak dia umur 7 tahun ni, darjah 1 ni, dia nak start belajar, dia nak start membaca, kemudian dia ada masalah sistem mata. Bila dia nak eja apa semua tu, melibatkan semua perkara yang melibatkan sistem mata ni, dan dia kata dia susah nak faham dan dia susah nak kaitkan dengan image, dengan visualization, menyebabkan dia jadi sukar untuk kuasai membaca. Bayangkan kalau macam saya kata tadi, dia nampak, contoh dia nampak macam ni, okay, kemudian dia membaca pula dalam keadaan macam ni, dia pula tak boleh nak bezakan mana yang tepat, mana yang betul, mana yang salah, baca pula dalam keadaan macam ni, eye tracking pun susah. So menyebabkan dia jadi, okay, dia rendahkan kepala untuk dia faham apa yang dia tengok, nombor dan huruf. Pada nombor 2, buku jadi kabur dan double vision. Okay, buku jadi kabur dan double vision. Nak belajar lama-lama tak boleh. Bila belajar lama-lama, nak buat kerja homework lama-lama, jadi kabur. Paksa juga kabur juga, paksa juga kabur juga, jadi double. So apa yang berlaku, dia akan jadi struggle lah. Okay, bila belajar lama-lama ni, dia menyukarkan
pemahaman, menyukarkan pemahaman. Kita just nak kontrol je mata tu supaya dia jadi elok balik, tapi tak boleh, menyebabkan dia susah nak faham dengan cepat seperti mana orang lain. Kalau semua yang label yang dia dapat tu, malasnya, tak boleh fokus, tak boleh baca, lambat, susah nak ingat apa semua ni, kalau itulah adalah simptom disebabkan oleh mata ataupun sistem mata dia yang bermasalah. Kalau kita dapat tahu betul atau tak bermasalah, kita rawat, mungkin kita doakan anak-anak kita ni, dia akan jadi orang yang terpilih untuk menjadi cemerlang dalam akademik, bukan hari ini saja tetapi sepanjang kehidupan dia. Kita doakan. Alright, so kalau anda ada soalan, anda boleh bertanya dekat dengan saya, boleh PM dekat saya, DM dekat saya. InsyaAllah saya cuba jawab sehabis yang baik. So terima kasih kerana menonton, dan jumpa lagi dalam live akan datang.